أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وافتح lana أبواب رحمتك Amin ya Rabbal Alamin. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surah An-Nur dan juga seluruh ahli kuasa, para hadirin sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memasuki ruangan tempat solat kita bagi bersiap sedia menanti menunggunya masuk waktu solat fardu Jumaat, kurang lebih 1:07 minit atau 1:06 minit, sebentar saja lagi. Dan kita berselawat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah di hari Jumaat yang mulia ini. Dan hari ini 13 Rabiul Awal 1445 Hijrah, di mana-mana pada waktu dan ketika ini, daripada semalam, hari ini dan berterusan sampailah pertengahan ataupun akhir bulan Rabiul Awal, banyak amat sekali sambutan mengenai Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan dan pertemuan ini, kita sama-sama nak menghayati sedikit daripada surah Yasin, ayat yang dah biasa sangat kita baca, dan ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, yang mana bunyi firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ayat yang pertama dimulai oleh Allah dengan namanya yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, menyatakan dua potong huruf, iaitu semua para ulama tafsirul Quran mengatakan wallahu a'lamu bimuradih, dan Allah lah yang lebih maha mengetahui apa ada di sebalik huruf ya dan huruf sin tersebut. Bagaimana tuan-tuan, bila para ulama Al-Quran kata macam tu kepada kita, mudah tak untuk kita menerima? Mudahlah. Kalau dia suruh kepada kita cari, payahlah tu. Ya. Bila dia kata terserahlah kepada Allah apa ada makna di sebalik dua potong huruf tersebut, jadi senang dan mudah kepada kita menerima pemberitahuan itu. Ayat yang kedua pula diberitahu, demi Allah yang telah menurunkan Al-Quran, wahyunya yang penuh dengan hikmah. Kemudian setelah itu Allah bersumpah sendiri dengan kata-kata dia. Apa dia? Al-Quran itulah sendiri yang kata Allah ada Hakim. Al-Hakim merujuk kepada semua ahli tafsir mengatakan ia adalah merujuk kepada hukum dan hakam. Ia adalah merujuk kepada panduan urusan kehidupan dalam semua keperluan insan. Maka orang-orang yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tak wajar kalau kepada mereka tak boleh menerima Al-Quran, tak boleh lagi memahami Al-Quran, tak mau nak membaca Al-Quran, amat besar kerugian. Ya. Kalau kepada orang bukan Islam, mereka baca Quran,
Mereka tengok semak dan makna Al-Quran. Mereka tidak ada mendapat apa-apa kelebihan dan kebaikan. Ya, mereka hanya dapat ilmu itulah saja. Tapi taufik dan hidayah itu tak sampai selagi mana mereka tidak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu. Jadi kalau sekadar apa, lu bercakap di pentas, bercakap menggunakan ayat Al-Quran tapi tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul, maka amat rugilah mereka. Kepada yang dah menerima keimanan kepada Allah dan Rasulullah, tidak ada pula kesempatan dan masa untuk menyimak isi kandungan Al-Quran, baca Al-Quran. Rugi tak rugi tuan-tuan? Serupa je. Dah Islam pun rugi juga. Hak tak Islam lagi banyak kerugian. Jadi dua-dua rugi. Na'udzubillah min zalik. Maka sebab itu Allah kata pada ayat yang ketiga, sesungguhnya engkau ini wahai Muhammad adalah salah seorang Nabi, salah seorang Rasul daripada para Nabi dan Rasul yang pernah dan diutus oleh Allah sebelum daripada itu. Jadi tugas para penyampai wahyu-wahyu Allah tu sama saja, tidak ada apa beza. Menyampaikan apa? Wahyu-wahyu Allah, mengajak manusia untuk menerima kepercayaan kepada Tuhan yang satu, menerima untuk kembali semua balik ke hari akhirat. Tidak ada beza. Allah kata di dalam Al-Quran, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Surah Al-Baqarah ayat 285. Apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasulnya, terutama kalau kita Muhammad, maka begitulah yang juga diturun oleh Allah kepada kita untuk beriman. Maka kita diajak beriman kepada Tuhan yang satu, yakni Allah. Kita tidak menolak. Mengajak kepada tadi apa? Beriman kepada hari akhirat, kita menerima dan tidak tolak. Itulah matlamat kita semua tuan-tuan. Apa matlamatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita dikembalikan. Di mana perkataan ni kalau selalu tuan-tuan duk tengok nampak? Ayat inna lillah ni kat mana tuan-tuan? Dekat van jenazah lah haji. Van jenazah tu kalau masjid surau tu diletak kat mana selalu? Letak kat tepi bilik air tu kan. Surah An-Nur ada ke van jenazah tu? Tak ada. Patutlah tak apa tahu. Dia kalau setengah masjid, van tu disorokkan kat tepi bilik air, lepas tu dibungkus pula lagi. Di mana tempat tu lah orang tak tahu. Tepi van tu dia tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takutnya kan, takutnya apa? Itulah kita. Daripada Allah kita datang, kepada Allah kita akan dikembalikan. Beriman tadi kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan tadi disebut apa? Wa rasuluhu la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tak membeza-beza. Kita tak kata apa, Nabi Muhammad saja lebih, Nabi lain kurang. Nabi ini hebat, Nabi Muhammad tidak ada apa keistimewaan. Tidak. Semua sama. La nufarriqu baina ahadin minhum. Maka kita apa? Wa qalu sami'na wa ata'na. Kita semua sepakat, berpakat, kami dengar, kami patuh. Apa mereka seru, apa mereka ajak, ya Allah ampunkanlah kami. Sebab wa ilaikal masir, kami akan balik menghadap kepadamu wahai Allah. Ala siratim mustaqim tadi disebut. Sebab semua para nabi dan rasul, termasuk engkau juga wahai Muhammad, berada di atas jalan yang benar. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad berada di atas jalan benar? Patah balik tadi ayat yang kedua. Sebab menerima Al-Quran. Yalah, mustahil lah Nabi Muhammad itu tidak menerima Al-Quran. Sebab dia kana khuluquhu khuluqul Quran.
Dia dikatakan apa? Akhlak Al-Quran tu diri dia lah. Tanzil Al-Aziz Ar-Rahim. Maka Nabi Muhammad bergerak, bercakap, bertindak menggunakan Al-Quran yang didatangkan oleh Allah Al-Aziz, yang maha hebat, kuat, gagah, perkasa. Jadi tuan-tuan, kita duk mengingati Nabi sempena dengan kehadiran kedatangan Maulid Nabi ini bagus. Membuat sambutan, perarakan. Baik tak baik? Baiklah tuan-tuan. Tapi yang kita bimbang, tidak ada penghayatan. Beraraknya daripada pukul 8.30 berkumpul 500 orang, kan senang tuan. 8.30 bermula apa? Sallallahu ala Muhammad. 1 jam lepas tu. Lepas tu ada apa? Ceramah 1 jam setengah. Berakhirlah apa semua itu ini. Mengamalkan minum ke 12.30, 12.45. Masuk waktu zuhur 1:05, 1:06. Tadi ni hadir 500-600 orang, semayang zuhur 50 orang. Itu penghayatan ke? Apa benda nak kata tu? Tidak ada penghayatan, tidak ada pengajaran. Berarak bagai nak rak, bertepik, berpekik, bertakbir ni, putus kat leh. 500-600 orang hadir, punya penuh. Mayang zuhur 50 orang. 50 orang tu pun yang tak datang tadilah masa perarakan tu. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan, ini yang kita nak bagi tahu, sebab kedatangan dan kehadiran Nabi itu litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maka kedatangan Nabi Muhammad membawa peringatan, sama macam para Nabi dan Rasul terdahulu membawa peringatan. Tetapi kalau dalam konteks ayat itu, terutama merujuk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, yang mana kaumnya, datuk neneknya, ibu bapanya dah lama tak bagi peringatan. Maka sebab itu mereka lalai, leka dan alpa. Sebab daripada Nabi Adam sampai Nabi Isa tu, keseluruhan kedatangan para Nabi ini agak dekat-dekat tuan-tuan. Ini memang disebut oleh Allah, wattini wazzaitun wa turi sinin, demi buah tin dan buah zaitun. Syekh Muhammad As-Sabuni mengatakan demi buah tin yang disebut oleh Allah dalam ayat itu bukan sekadar nak bagi tahu tentang buah tin. Demi buah tin. Tuan-tuan tahu buah tin bukan buah dalam tin. Buah yang datang daripada Arab tu, muka dia tak apa nak handsome tu. Nak makan sedap lah. Buah tu pada permulaan awalnya dia datang banyak area Damsyik, Iraq. Dia duduk sekitar situ. Maka di situlah kehadiran Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim juga termasuk. Lepas tu disebut apa? Wazaitun. Yang mana buah zaitun tu olive, banyak kelebihan, kebaikan, yang kebanyakannya muncul tumbuh di sekitar Syams, Palestin baik, Jordan, sekitar dia, Syria. Itu kebanyakan tempat yang muncul nabi-nabi daripada Bani Israel. Daripada Nabi Ibrahim kahwin dengan Sarah, dapat Nabi Allah Ishaq, Zakaria, Yaqub, Isa, Yusuf, Ayub, Zakaria, Yahya, Isa. Itu. Dan disebut apa tadi? Demi Bukit Tursina, yang mana berlaku terjadi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Munculnya beliau di sana menerima wahyu yang agak lama dan besar pemerintahan dia menghadapi Bani Israel. Tapi disebut wahazal baladil amin, sebuah tempat yang aman, yang mana waktu itu Nabi Ibrahim yang juga berkahwin dengan seorang lagi isteri namanya Hajar, dapat anak namanya Ismail, diperintahkan oleh Allah untuk keluar daripada Palestin, pergilah ke tempat yang tak diberitahu, langkah kaki menuju ke mana sahaja ia membawa.
takdir Allah sampailah di kawasan yang Makkah yang lembah, tidak ada apa-apa hidupan dan tumbuhan. Di situlah Allah suruh tinggal Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Di situlah tuan-tuan terpisah dan berpisah daripada geografi muka bumi. Hubungan Nabi Muhammad ni dengan apa? Baik apa bangsa yang daripada awal tadi tu, hak daripada Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, hak daripada apa? Bani Israel juga termasuk. Juga Nabi Muhammad ni tidak berkait dengan Rom dan Farsi, duduk di tengah-tengah apa? Tempat yang jauh, terpisah dengan manusia. Tapi dia datang daripada Nabi Ibrahim, Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Ayat itulah terputus perhubungan, walaupun kitab dah turun, walaupun wahyu dah jalan, tetapi para ahli kitab telah membuat kerosakan, telah membuat perubahan. Akhirnya umat jadi lalai, lekat nak lepuh. Mekah yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ada orang yang datang berdagang, datang membawa hadiah dalam bentuk patung-patung. Yang patung-patung itu diletak satu, diletak dua, sampailah menjadi 360. Na'udzubillah tuan-tuan. Patung-patung yang kecil-kecil duduk berkeliling di keliling Kaabah. Dan akhirnya apa? Yang besar-besar, patung Nabi Ibrahim, patung Hubal, Uzza, diletak dalam Kaabah. Itu peringkat awal kemunculan Nabi Muhammad menyaksi melihat keadaan itu. Berapa lama tuan-tuan? 600 ke 700 tahun menurut Al-Imam Al-Bukhari. Jadi macam mana keadaan itu berlaku begitu? Sebab tak ada orang menjalankan peranan. Kalau 600-700 tahun umat boleh jadi sesat, kita ni dah berpisah dengan Nabi Muhammad berapa jauh tuan? Berapa jauh kita dah berpisah dengan Nabi Muhammad ni? 1445 Hijrah. Agak-agak kita ni pun boleh tak boleh jadi sesat tuan? Tu. Kalau Nabi Muhammad tidak meletak pasang siap ulama warasatul anbiya. Kalau mereka semua ni tak menjalankan amanah, tak meneruskan perjuangan Nabi menyampaikan, tak bijak melaksanakan amanah Allah tersebut, maka kita juga boleh menjadi sesat. Na'udzubillah min dzalik. Sekurang-kurangnya ada 5 perkara tuan-tuan dalam pertemuan kita ini. Yang pertama sekali iaitu Nabi nak mengajak kepada kita untuk membina, memperbetul iman dan akidah kita. Kepercayaan dan pegangan kita ini berpaksi kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana tak jelas lagi perkara itu, berbahaya. Contoh, kita buat sedikit ujian kepada kita semua ni. Tuan-tuan, saya menyebut La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuan-tuan semua boleh percaya? Saya tanya tuan-tuan duk buat diam apa? Tuan-tuan boleh terima tiada Tuhan melainkan Allah? Alhamdulillah, nampak macam baru sedar tu. Nabi Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Tuan-tuan semua boleh terima? Tuan-tuan semua boleh percaya? Alhamdulillah. Nampak bunyi macam nak marah itu sebut tu. Dia biasalah kalau tanya orang tua-tua ni. Dia kalau mengajar kat sekolah rendah kan, adik-adik percaya tak Allah tu Tuhan kita? Percaya. Tu kalau tanya orang tua-tua, ustaz ni nak kena kot. Apa tanya-tanya kat orang macam tu. Bila saya tanya tadi tuan-tuan jawab betul, puas hatilah saya. Sebab apa tuan? Sebab ada orang hari ni mengubah kepercayaan tu. Tuan-tuan tahu ke tak tahu ni? Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh terima? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah. Tuan-tuan boleh terima? Na'udzubillah tuan-tuan. Nabi Muhammad itu tidak ada kemaluan. Dia tak sama macam orang lain. Dia sempurna. Tuan-tuan boleh terima? Gila tuan-tuan. Yang bercakap tu tuan-tuan, suami, ayah, ketua keluarga, disokong oleh isteri, anak-anak 2-3 orang buat video menyokong. Orang section 20 tak tengok ke video tu? Teruk tuan-tuan, apa video tu pun tak tengok.
Apa nak jadi tuan-tuan? Tengoklah tuan-tuan. Tak nak tengok. Bukan satu video, berpuluh-puluh video. Orang Melaka, orang Johor diuji oleh Allah dengan iman dan akidah. Ada orang dia dapat video tu, dia delete, dia tak nak tengok. Dia kata takut. Ada balik handphone pun ada kot. Tengoklah tuan-tuan, itulah kerosakan umat. Jangan kita tengok kita berosak juga. Saya ambil video tu, tunjuk kat anak-anak kita. Kata, nak kamu tengok. Saya tengok apa? Tengoklah ni. Dia pun tengok. Lepas tu dia kata, apa benda ni? Tak adalah. Kamu tengok ni, apa kamu fikir dengan apa yang mereka cakap ni? Nampak tak betul tu apa yang mereka kata? Kita kata, kenapa dia kata tu tak betul? Kita duk belajar ni, tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dia kata, ya ke? Mana kamu belajar? Yalah, ayah lah ajar. Cikgu kat sekolah lah ajar. Dia kata, alhamdulillah. Kalau dia tengok tu, dia pun kata, oh, baru pula sekarang Allah itu adalah Nabi Muhammad. Jahannam tuan-tuan. Maya apa dia belajar agama dia pun tak faham. Dia pun tak erti. Ni cabaran tuan-tuan yang kita terpaksa dan kena hadapi. Ni bayangkan benda-benda macam tu muncul di tahun 2023 tuan. Bukan tahun 40-an, tahun 50-an yang maklumat agama ni terhalang. Tahun 2020, 2022, 2023 ni agama Islam ni tersebar luas. Nak cara masjid, cara surau, nak cara ilmu, cara macam-macam ada. Ada orang lagi tersilap, tersalah. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Mudah-mudahan mereka kembali ke pangkal jalan. Lama dah kita tak dengar cerita-cerita macam tu. Dulu kisah sebuah keluarga, mak ayah orang agama, anak jadi masalah dengan orang berlainan agama. Saya tak mahu sebutlah nama dia. Dan kisah itu bertimpa-timpa. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah bangkit dan Allah datangkan Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada satu kaum yang mereka ni tak reti membaca, tak reti menulis. Iaitu dengan pembacaan dan juga penyampaian itu diberikan ialah untuk mensucikan diri mereka, membersihkan pemikiran mereka, dan mengajak kepada mereka mengeluarkan daripada diri gelap kepada cerah, kepada kekufuran kepada kebenaran. Sebab wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebab sebelum itu semua dalam keadaan apa? Sesat dan jahiliah. Tuan-tuan bayangkan satu orang yang tidak ada ibu dan ayah, datuk, hanya duduk dengan pak saudara, yang pak saudara pun sibuk dengan hal diri dia juga, ialah hal keluarga, hal perniagaan. Maka Nabi Muhammad bergerak dalam keadaan berdikari. Itu apa tujuannya tuan-tuan? Nak melatih satu orang manusia agar tidak bergantung harap dengan manusia pada peringkat awal. Walaupun apabila dapat berumah tangga, Allah uji lagi dengan apa? Kematian isteri. Awak nak ajar, cukup-cukuplah bergantung dengan apa? Manusia ini. Sebab aku ni Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, akulah Tuhan yang satu. Akulah Tuhan tempat makhluk bergantung harap. Aku ni Allah, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Aku ni Allah, tiada yang sama dan menyamai kedudukan aku. Sekufu, kuasa tak ada lebih siapa melainkan Allah yang melebihi segala-galanya. Tuan-tuan, nak mempertahankan pegangan itu bukan senang tuan-tuan, dalam keadaan suasana yang seperti itu. Tapi apabila kita pada hari ini dapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, besar nilai dan arti tersebut kita dapat jaga, pelihara sama-sama. Kerana selagi mana tak sedar dosa syirik, dosa khurafat, maka akhirnya mereka terus berada dalam kesesatan.
Pada zaman dahulu orang apa takut dengan minyak pengasih, dengan minyak dagu. Hari ini orang jual terang-terangan. Siapa yang nak apa bagi orang tertarik kepada dia, siapa yang nak orang suka kepada dia, dijual dalam Shopee tuan-tuan. Tangkal itu, tangkal ini. Dahsyat. Dulu orang takut tuan, hari ini orang cari-cari. Bagaimana perhubungan isteri nak erat, tuanglah titisan inilah air. Yang jual tu bukan orang lelaki, orang perempuan. Gila dah tuan dunia pada hari ini tuan. Udah lama saya tak bersama dengan rumah. Rumah asyik menjauh. Oh, inilah rahsianya. Apa nak jadi tuan-tuan? Masyarakat hari ini tanpa segan silu, tanpa malu, cakap hal-hal begitu secara terang-terangan dan terbuka begitu. Nampak sangat dah tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Yang ketiganya, Nabi nak mengajak kepada kita untuk melihat iman, amal, tauhid dan taqwa ini bekal buat kembali kita ke alam baqa. Jika sekiranya itu tidak ada, maka bagaimanakah nak menyelamatkan kita di sana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Aku buat dan aku cipta bagi jadi kamu sebaik-baik kejadian. Kamulah yang apa? Merendah, membiar, menghinakan diri kamu serendah-rendahnya. Ilal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih kepada Allah. Itulah orang yang akan mendapat ajrun ghairu mamnun. Mudah-mudahan sedikit peringatan kita pada hari ini memberi kebaikan kepada kita sama kita dalam menghayati musim Maulidur Rasul ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.